I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, hari ni aku buat video ni petang lebih kurang pukul 4 lebih kurang dalam 2 hari bulan 1 2003. Sebelum tu aku rasa tak terlambat lagi aku nak ucapkan selamat tahun baru 2023. Selamat datang tahun 2023. Okay, semoga dah masuk tahun baru ni semangat barulah, okay, dan pemikiran pun kena barulah. Okay, ini dalam erti kata lain dalam kehidupan kita lah. Okay, so sekarang ni kita dah masuk dalam FPL, Fantasy Premier League. EPL pun dah jalan beberapa minggu. Okay, 1 minggu kot lebih kurang. Okay, 2 minggu. Okay, ini dah masuk game week ke 19 dan kita baru lepas habis game week ke 18 dan aku rasa terlalu singkat sebenarnya. 18 game week 18 masuk ke game week 19, aku rasa dalam kurang daripada 24 jam, sebab kita akan ada game week ke 19 lebih kurang malam ni, pagi besok awal pagi lebih kurang 1.30 ada game antara Brentford dengan Liverpool. Aku rasa game ni agak seronok juga, tapi biasalah 1.30. Okay, sebelum tu terima kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada korang yang dah komen channel aku dah ni. Terima kasih juga pada korang yang dah bagi pendapat. Okay, terima kasih banyak-banyak. Mungkin segala pendapat tu akan aku ambil sebagai aku punya kebetulan sekiranya kalau aku dapat salah ke apa kan, untuk meningkatkan lagi aku punya YouTube channel ni lah. Okay, so guys, kita baru lepas habis game pagi tadi antara Nottingham Forest dengan Chelsea. Game jadi seri. Okay, kalau ikutkan aku expect yang Chelsea akan menang game ni. Agak mudah tapi di sebaliknya. Okay, ada keputusan-keputusan lain. Game yang pada aku agak mengejut, antara tak ada mengejut sangat lah, tapi sepatutnya game tu menang, antara Man City dengan Everton, Newcastle dengan Leeds. Pada aku kedua-dua tu aku rasa sepatutnya Man City menang, Newcastle menang, tapi berbeza. Okay, satu lagi Spurs. Ini agak terkejut juga, Spurs kalah dengan Aston Villa. Permainan Aston Villa agak cantik sebenarnya pada aku. Itu antara game yang ada dalam game 18. Dan sekarang ni kita masuk pada prediction aku. Okay, point aku dulu. Ini point aku 69 dalam Malaysia rank lebih kurang 212. Aku naik daripada 240 pergi ke 212. Aku rasa agak menarik. 2 minggu dah, orang kata 2 minggu, tapi aku kena kekalkan momentum ni dalam percubaan nak mengekalkan. Okay, itu yang kita nak sebenarnya. Okay, dari segi overall rank kat sini, aku naik kepada 2 juta. Agak jauh beza juga, 3 juta ke 2 juta tu agak jauh beza tapi berjuta lah point. Okay, ini antara point aku. Dan aku nak cerita pasal aku punya player. Tak best lah cerita sekarang, aku cerita malam sekarang. Okay, sebelum deadline game week ke 19 tu aku akan live macam biasa. Okay, ini antara prediction player yang aku rasa dah buat sebelum ni. Okay, video sebelum ni 6 player. Ini antara player-player yang tak menjadi. Okay, dalam week ke 18, De Bruyne, Mount, Mitrovic. Okay, Mount adalah salah satu player yang aku expect, sebab minggu ni game week 19 akan terlibat dengan double game. Jadi ruang untuk kita menggunakan Mason Mount tu agak tinggi. Okay, poinnya agak tinggi pada aku kalau sekiranya bermain lah, sebab singkat bro, memang singkat. Adakah Mason Mount akan main, adakah Mason Mount akan perform, kita tunggu dalam game week 19 ni. Okay, tapi aku meletakkan dia dalam 18 sebenarnya, dalam shortlisted aku lah sebenarnya. Okay, 2 point untuk game week ke-18 bertemu dengan F4. Okay, seri game tu, hanya 72 minit game main, dan statistik orang boleh tengok kat situ. Mitrovic antara player yang aku rasa kalau tanya aku kecewa juga sebab miss penalty. Okay, miss penalty yang agak aku rasa ditolak negatif 2 kat situ. Jadi point dia minggu tu adalah kosong saja. Tapi ingat,
Fulham terlibat dengan game week 19. Jadi macam-macam boleh jadi. Dua player ni aku rasa Mason Mount, Mitrovic, dua-dua adalah terlibat dengan double game. Jadi macam-macam boleh jadi. Kalau kau tanya aku, ini ada dua ni adalah pilihan yang terbaik sebenarnya untuk double game. Tapi ada juga lain-lain player yang aku rasa nice juga kau nak pakai. Antaranya Andreas, Kai Havertz. Kedua-dua player pun pada aku agak menarik juga sebenarnya. De Bruyne, game sepatutnya agak mudah sebenarnya untuk Man City. Bertemu dengan Everton, main dekat home, advantage sebenarnya dekat home, advantage juga dari segi experience pada aku, dari segi kekuatan pada aku sepatutnya Man City menang dalam game tu. Satu gol Haaland, okey, aku tak nafikan gol tu pun agak nice, cantik, okey. 90 minit main untuk De Bruyne. Ada satu yellow card. Aku sebenarnya ada De Bruyne ni, jadi terceduk kat situ untuk point De Bruyne. Okay, ini 3 player yang tak menjadi, dan 3 player yang menjadi kat sini adalah Trippier, Bruno dengan Tone. Okay, kalau ikutkan point yang sedang elok untuk Trippier dengan Bruno, Trippier dengan ada clean sheet lagi, okay, 3 ada bonus lagi. Kalau ikutkan game ni sebenarnya lebih berpihak kepada Newcastle. Kalau kau tanya aku lah, lebih berpihak. Tapi disebabkan kekuatan yang ada pada Leeds, aku rasa tak ada masalah sebenarnya untuk Leeds mengengkang performance yang ada pada Newcastle sekarang. Tapi kalau cakap sekadar orang kata dapat point untuk clean sheet, pada aku dah cukup bagus lah sebenarnya. Kalau contoh ada assist, ada bonus tu, pada aku dah kira extra bonus lah. Untuk Bruno pula, aku expect Bruno ni lebih tau sebenarnya untuk game 18. Tapi kita tunggu, sebab kita ada lagi satu game yang untuk menu yang agak mudah sebenarnya, iaitu minggu ni akan bertemu Bournemouth. Okay, ada assist, okay, nampaklah sedikit perbezaan berbanding dengan sebelum ni. Okay, minute play 2 macam biasa, statistik boleh korang tengok kat situ. Untuk untuk Tone pula, yes, satu player yang rasa 2 minggu dah, 2 minggu betul-betul menjadi betul-betul function gila Mamat ni. Okay, ada goal score, okay, ada assist lagi, ada bonus 3 lagi. Yes, 2 minggu ni pada gol. Tapi minggu ni akan bertemu Liverpool. Adakah dia akan meneruskan rentak game tu? Kalau ikutkan pada 2 minggu yang ada ni, game week ke-17, seri 2 sama sebelum tu, game week 17, ada gol daripada Tone juga. Okay, kemudian main dekat West Ham, okay, 2-0, menang 2-0. Ada juga jaringan daripada ni. Adakah minggu ni Brentford akan cuba mengekalkan Liverpool yang berkedudukan dalam ikutkan semakin naik dan naik, okay, kalau ikutkan dalam kedudukan ke-6 sekarang, okay, nampaklah sedikit peningkatan untuk Liverpool ni. Aku harap kemasukan Gakpo tu, pada aku nampaklah lagi perubahan yang ada pada Liverpool. Okay, ini antara 6 player. Okay, jadi kita masuk ke game week seterusnya. Okay, ini prediction player aku. Seperti biasa aku sediakan 5 player dan 1 extra, iaitu kalau ikutkan 6 player lah semuanya. Jadi player pertama yang aku nak cerita ni adalah Sturridge. Okay, aku harap aku sebut betul. Okay, aku malas nak tengok Google Translate sekarang. Leeds, player Leeds berkedudukan sekarang nombor 14. Okay, defend, price yang pada aku agak okay, nice, 4.5. Total points sekarang 52. Kalau ikutkan minute game yang ada pada Sturridge, memang aku sentiasa bermain. Okay, kedudukan dia pun dalam Leeds United pun, kalau ikutkan, ya aku tengok je sambil tu aku tengok. Okay, berkedudukan kiri defend. Okay, kalau ikutkan Leicester City banyak menggunakan 4-5-1, meletakkan Rodrigo di depan. Okay, aku rasa untuk player yang macam ni bertemu dengan West Ham, bermain dekat home, pada aku rasa tak ada masalah dari segi advantage, dari segi rekod antara kedua-dua tim. Terus terang aku cakap, tak ada kemenangan yang agak besar. Last 5 game yang ada pun 1 kemenangan saja, lebih tu kalah. Okey, bermain dekat home tidak ada kemenangan lagi. Okey, tidak ada kemenangan. Ada 1 kemenangan dekat away. Jadi untuk player macam ni sebenarnya agak struggle juga sebenarnya kita nak ambil. Tapi aku percaya dengan kedudukan
kedudukan perkataan advantage tu pada aku. Dan performance yang ada pada Leeds sekarang bukan nak kata sebagus mana. Orang kata mengengkang Newcastle tu untuk game week ke-18, aku rasa ini adalah satu player yang agak nice juga berbanding dengan harga-harga yang kayangan macam yang aku nampak tadi. Ada James, ada Cucurella, ada Alexander Arnold, dan beberapa player yang agak tinggi. Cancelo pada aku, ramai juga orang kata yang nak selamat, nak save, boleh letak Cancelo. Tapi ingat Cancelo pun minggu lepas tak main, game week ke-18 tu tak main. Jadi korang boleh fikir sama ada nak main. Tapi ini pilihan prediction aku. Tapi pilihan prediction aku bukan meletakkan hanya perform satu minggu je, tapi aku bercerita pasal untuk game week akan datang, iaitu bertemu West Ham minggu ni, Aston Villa away, Brentford bermain dekat home, NFO bermain dekat away. Aku rasa untuk pilihan player macam ni agak nice juga untuk korang pegang beberapa minggu. Player kedua kat sini adalah Bruno. Sekali lagi aku meletakkan Bruno. Standing dalam kedudukan sekarang nombor 4. Price yang pada aku boleh katakan harga gayangan. Kalau ikutkan biasa target-target kita, kalau boleh elakkan harga gayangan pada biasalah tengok pada manager masing-masing. Kalau macam aku lebih suka meletakkan harga-harga gayangan lebih kepada forward dengan midfield untuk musim ni. Musim lepas aku tak meletakkan sangat forward tu dengan harga gayangan, tapi musim ni kita ada Haaland, Kane yang agak perform agak cantik. Jadi agak nice jugalah. Untuk Bruno saja. Untuk Bruno total point 57 bertemu dengan Wolf, walaupun menang hanya 1-0 tapi ada assist daripada dia. Aku rasa dah cukup cantik kan minggu ni. Mengharapkan Bruno ni agak perform. Jadi kita kena tunggu keputusan yang ada. 9.8 ya. 9.8. Harga yang pada aku agak tinggi juga. Untuk statistik boleh tengok, korang boleh tengok di situ 3-1. Antara bertemu nombor mod kita, kalau ikut game week ke-17 sampai 18-19, game bertemu yang agak mudah. Sebelum tu Man U ada bertemu dengan NFO. Sebelum tu Man U ada bertemu dengan, nanti aku buka mana dia. Man U bertemu dengan NFO, menang 3-0. Kemudian ada kemenangan 1-0 dengan Wolf, dan minggu ni akan bertemu dengan Bournemouth. Pada aku agak mudah 3 minggu ni, dan aku rasa tak, orang kata banyak juga yang player lain ambil, manager lain ambil player Man U. Contoh macam aku ambil Rashford dengan Shaw. Pada aku agak selamat, agak safe dari situ. Cuma minggu depan, 2 minggu akan datang ni, bertemu dengan Man City, bertemu dengan Arsenal. Kedua-dua kali ikut rekod pada Man U bertemu Man City agak cantik sebenarnya untuk Man U ni. Tapi macam-macam boleh jadi. Jadi kita tunggu juga keputusan result untuk game week ke-19 ni, dan seterusnya boleh kita fikir sama ada nak pegang player ni atau tak. Seterusnya adalah player yang ketiga, iaitu Solly March. Kita tak ada Welbeck. Tak selaku Welbeck injured. Dan siapa yang take over untuk kedudukan Welbeck? Kalau ikut pada pandangan aku, Trossard akan take over tempat Welbeck. Jadi akan menampakkan kekurangan Trossard dekat bahagian attacking. Dia akan lebih banyak pada aku kalau contoh ikut pada formation yang ada pada Brighton sekarang. Meletakkan Trossard di bahagian forward, dan 3 di bahagian belakang adalah Mitoma, Lallana, Solly March. Aku rasa Solly March ni agak nice. Dengan price yang agak boleh kata murah, 5.0, agak rajin Mamat ni sebenarnya. 75 minute play game week ke-18. Kalau ikut statistik orang boleh tengok situ. Bertemu dengan Everton, kalau ikutkan rekod yang tak berapa nak cantik sangat, ada kemenangan 1 saja, kemenangan 1 seri dan 3 kekalahan. Dekat home tak ada apa-apa kemenangan, dekat away ada kemenangan. Jadi ini adalah satu player yang aku rasa nice. Tapi aku nak bagi tips sikit untuk penggunaan player setelah Roberto Di Zerbi ni ambil. Aku rasa agak kurang sedikit lah untuk Brighton bahagian defense. Agak ketara. Agak ketara.
Jadi aku rasa perlu elak lah untuk ambil Everton punya defend. Dan satu lagi pendapat aku rasa, ini pendapat aku lah, untuk defend aku rasa elak jugalah ambil tim-tim yang big team. Pada aku big team ramai yang banyak yang agak tercedok sebenarnya. Contoh macam Liverpool, contoh macam Man City. Aku terasa daripada awal musim 2020 EPL 22-23 ni agak nampak kekurangan sedikit bahagian defense. Aku rasa nak kena elakkan benda tu. Jadi kita ambil player-player yang agak murah, okey, bahagian defense dan bermain, okey, tak ada masalah. Okey, ini adalah player yang ketiga. Dan player keempat aku adalah Mason Mount. Okey, walaupun seri pagi tadi, aku rasa tak ada masalah sebenarnya untuk korang nak ambil player ni diletakkan dalam tim korang sebab double game. Okey, double game. Bertemu Man City first game, second game bertemu dengan Fulham. Kalau ikut rekod dengan Man City, ada 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Tak ada apa-apa kemenangan dekat home. Ini agak bahaya sebenarnya. Okey, kalau bertemu dengan Fulham pula, aku boleh katakan mana dia? Okey, Man City. Okey, kejap. Okey, untuk bertemu dengan Fulham pula, boleh katakan match antara kedua-dua tim ni ada 1 kemenangan, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemenangan antara Fulham dan Chelsea. Dan rasa kalau ikut pada yang aku nampak kat sini adalah Harvard. Okey, Harvard ada dua rekod ni agak baik, 2 jaringan agak baik dengan Fulham. Ada 1 assist daripada Mason Mount. Okey, kemudian untuk game sebelum-sebelum ni ada 1 jaringan Mason Mount. Pada aku agak rekod ni agak baik sebenarnya untuk Mason Mount. Dan kemudian untuk 2019 ini pun agak jauh sebenarnya. Tak boleh nak dikira sebagai rekod ni agak cantik. Yang ini dah lepas-lepas. Tapi untuk Kai Havertz dengan Mason Mount, pada aku agak nice. Dari segi atas paper, yes, mudah sebenarnya untuk Chelsea menang Fulham. Tapi untuk bertemu dengan Man City, aku rasa agak susah sedikit bertemu dengan Man City. Okey, yang ini untuk Mason Mount. Apa cerita lagi pasal Mason Mount? Okey, ini aku cakap player macam Chelsea agak bergelut sebenarnya. Pada aku lah, ini pendapatku. Daripada awal musim lepas, beberapa musim ni lah, agak bergelut sebenarnya nak berada dalam kedudukan yang terbaik, lagi-lagi kedudukan yang kelima daripada table EPL. Jadi korang kena fikir. Okey, jadi untuk akan datang bertemu dengan Crystal Palace, kemudian akan bertemu Liverpool. Siapa yang tak ada player Liverpool, aku rasa boleh nice lah pegang untuk ni. Tapi aku suka sebenarnya daripada ini nak cerita pasal zaman Tuchel. Zaman Tuchel boleh nampak lagi lah sebenarnya. Aku rasa sebelum ni pun ada juga. Tapi aku lebih suka tengok attacking yang ada pada Chelsea. Cuma penyudah yang tak ada. Penyudah tu sebenarnya tak ada. Jadi kita tunggu juga untuk ni. Aku berharapkan sesuatu yang sebenarnya daripada Mason Mount. Tapi bukan nak kata aku ada Mason Mount, tapi aku tengah bagi lagi ekspor walaupun aku ada 2 free transfer. Jadi aku rasa fikir juga sama ada aku nak pegang Mason Mount atau tak. Okay, yang ni player yang kelima. Okay, player keempat. Player kelima aku adalah Watkins. Antara player yang rasa agak bagus bertemu dengan Spurs. Dan kalau ikut pada game yang bertemu akan datang pun, pada aku agak mudah sebenarnya. Bertemu dengan Wolves, bertemu dengan Leeds. Kedudukan dalam table sekarang nombor 12. Boleh dikirakan nice jugalah untuk beberapa game. Untuk 4 minggu ni aku rasa tak ada masalah untuk pegang Watkins. Cuma itulah aku cakap, Maman ni sentiasa ada turun naiknya. Setiap player mesti ada turun naiknya. Jadi atau tak kita tak tahu. Tapi pilihan player korang tak ada pilihan terbaik tinggal nak jadi atau tak. Okay, bertemu dengan Spurs 2-0. Ada 1 assist, ada 4 shoot kat situ. 4 shoot. Okay, kalau ikut pada kita tengok ya, ada satu benda yang kita boleh tengok kat sini. Okay, kejap aku susun dulu. Okay, kejap Kalau siapa yang biasa dengan bintigods.com,
Okay, korang akan nampak benda tu. Aston Villa. Okay, Aston Villa. Kita tengok pada Watkins. Okay, dari segi shoot agak tinggi 4. Okay, cuma on target je yang kurang. Okay, bertemu dengan Liverpool untuk game week ke-17 pun ada shoot yang agak tinggi, ada shoot on target yang agak tinggi untuk Watkins. Okay, ini untuk lama web tu. Dan untuk Watkins dalam beberapa game ni, aku boleh katakan game week ke-16 dia tak main, game week ke-17, 18 pada aku agak ada main 90 minit, pada aku agak tinggi juga. Dan minggu ni bertemu dengan Wolves yang rasa pada aku agak mudah sebenarnya untuk menang. Okay, mungkin boleh kita nampak pada tim-tim lain, player-player lain untuk Aston Villa, boleh korang tengok dalam FPL sendiri. Okay, kalau ikut pada round point yang ada untuk minggu ni, game week ke 18 ni, Douglas Luiz 11 point. Sebelum tu pun ada assist daripada beliau, ada assist game week ke-16 pun ada assist daripada beliau. Buendia yang banyak digunakan oleh Unai Emery pun pada aku, walaupun tak perform yang game week ke-17 16, tapi untuk 18 dia ada gol lagi. Okay, McGinn ada 6 point. Okay, aku rasa untuk Aston Villa punya game pada aku agak nice, kurang nak pegang. Cuma tu aku cakap, pilihan player kurang, sama ada korang nak pakai atau tak player ni. Okay, untuk game-game yang akan datang, untuk game week akan datang, pada aku agak mudah sebenarnya untuk Watkins ni. Dan satu player yang terakhir adalah player yang extra aku letak, iaitu Che Adams. Okay, yang ini kita kena berfikir balik betul-betul. Okay, ini sebagai aku punya prediction saja. Okay, Southampton bertemu NFO, Nottingham Forest. Okay, tapi aku lebih suka ambil dari segi attacking, aku lebih suka nak ambil bahagian tim yang bermain dekat away, sebab away banyak lebih kepada attack berbanding advantage yang ada pada home ni player. Okay, macam Che Adams, okay, minggu ni akan bertemu dengan NFO. Bukan nak kata NFO tu dalam kedudukan terbawah aku meletakkan, tapi dari segi rekod yang ada pada kedua-dua tim ni agak balance, agak ni, dan ikut pada player yang ada dari segi kedua-dua tim ni, aku boleh katakan. Okay, kita tengok dalam Premier League beating gods. Okay, aku tengok juga benda ni. Okay, Aston Villa kita tolak, kita tengok Southampton dengan NFO, Nottingham Forest dengan Southampton, kedua-dua ni. Okay, kalau ikut kepada kedua-dua tim ni, aku boleh katakan dari segi shoot on target yang ada pada kedua-dua tim, Che Adams dengan Brendan Johnson, pada aku kedua-dua player ni ada terlibat dengan shoot on target yang agak tinggi, 13 berbanding dengan kalau dari segi shoot aku boleh nampak Che Adams ni pada aku agak tinggi, 33 shoot dalam musim ni saja. Okey, dari segi shoot on target tadi aku bercerita, iaitu perlawanan antara Che Adams dengan Brendan Johnson, NFO dengan Brendan Johnson. Cuma kita tak tahu, walaupun kita agak nampak balance, agak sama rata je kedua-dua tim ni, pada aku macam-macam boleh jadi. Advantage juga pada aku lebih banyak pada Southampton, tapi ingat, bila advantage yang ada pada Southampton, kita berbalik pada NFO pula, sebab NFO berada bermain dekat away. Biasanya away ni akan lebih banyak attack, away lah banyak attack berbanding dengan tim-tim yang agak besar. Mungkin kalau bertemu Man City atau NFO bermain, Man City main dekat home, boleh nampak lah Man City lebih. Tapi aku menampakkan satu player ni yang agak nice juga nak pegang dalam minggu ni. Untuk minggu akan datang tu aku tak berani nak cakap, okay, sebab dia bertemu Everton, bertemu dengan Aston Villa. Tapi untuk korang yang berani nak pakai Che Adams ni, silakan, okay, tak ada masalah. Shoot yang agak tinggi sebenarnya, 13 kedua-dua player ni. Yes, aku nak tengok Brendan Johnson juga, Brendan Johnson untuk NFO. Okay, mana NFO? Okay, Nottingham Forest. Okay, Brendan Johnson. Okay, ada 2 point dalam pagi tadi punya game, 2 point. Okay, macam mana pula dengan goal score yang ada pada Brendan Johnson? Ada 3, ada 2 saja. Okay, last point yang agak tinggi sebenarnya game week ke-16 saja. Okay, itu untuk Brendan Johnson.
Untuk short term tadi Cik Adams Adams saja ada 4 jaringan sebelum ni, dalam musim ni ada 4 jaringan. Game terakhir yang menarik sebenarnya pagi sebelum tu lah, okey, itu betul-betul Fulham ada assist 5 point. So guys, 6 player yang aku dah sebut. Okey, pertama tadi adalah aku sebut apa tadi yang mula-mula? Okey, mula-mula tadi aku sebut Sturridge. Okey, sorry, aku harap aku sebut benar-benar Sturridge. Aku harap sebutan aku tu betul. Okey, player Leeds. Okey, kemudian Bruno untuk midfield. Ketiga kat sini adalah Solly March, Brighton. Okey, Mason Mount Chelsea yang rekod agak baik sebenarnya bertemu dengan Fulham. Aku rasa main juga ambil Mason Mount ni. Okey, kemudian untuk Watkins, salah satu player Aston Villa yang agak menarik juga sebenarnya, 2 minggu yang aku rasa cantik sangat point dia. Okey, lebih daripada 5, walaupun tak setinggi, tak berbelas-belas, tapi cantik. Okey, nice, boleh pegang. Okey, dan satu lagi Cik Adam, antara player yang aku rasa kurang boleh fikir sama ada pegang, cuma ada masalah pada next game. Okey guys, ini adalah 6 player yang aku sebut. Sekarang ni kita bercerita pada the main topic kita. What the main topic on this week? Okey, sebenarnya kalau bercerita pasal main topic, aku lebih suka nak cerita pasal 2 perkara. Okey, pertama bercerita pasal antara perlawanan Newcastle bertemu dengan Arsenal. Newcastle akan berkunjung ke tempat Arsenal. Okey, Arsenal akan menerima kunjungan Newcastle. Itu ayat yang sama. Okey, ayat dan maksud yang sama, ayat je saja berbeza. Okey, adakah Arsenal boleh bertahan bermain dekat home? Okey, berjaya bertahan untuk berkedudukan sekarang di atas. Kalau ikutkan Newcastle pun dalam kedudukan yang ketiga. Okey, dalam kedudukan ketiga. Okey, adakah Newcastle nak lagi seri sekali lagi bertemu dengan Arsenal? Aku rasa tak ada masalah sebenarnya kalau contoh Arsenal nak seri dengan Newcastle. Okey, perbezaan ada satu perbezaan Newcastle Arsenal sekarang adalah kekurangannya 1 game. Okey, kekurangan 1 game. Jadi tak salah aku bertemu dengan Man City. Okey, Newcastle pula kalau sekiranya seri 35 dan Man U ada kemenangan kat situ, aku rasa menampakkan yang ada masih lagi Newcastle kekal berada nombor 3. Okey, walaupun kalah dengan Arsenal, Man U menang dengan Bournemouth, aku rasa tak ada masalah, masih lagi Newcastle. Tapi sekiranya kalau ada kekalahan Arsenal, adakah efek pada Arsenal yang berkedudukan ke atas sekarang? Aku rasa tak ada masalah. Okey, masih lagi berada nombor 1. Beza Man City dengan Arsenal sekarang lebih kurang 1, 2, 3, lebih kurang 9, 6, 40. Okey, lebih kurang 7 point. Naik je Man City. Kalau sekiranya Man City menang dengan menang dengan Chelsea, boleh kata dah masih lagi dalam kedua. Agak point agak dekat juga sebenarnya, ada lebih kurang 4 ke 5 point. Okey, itu untuk Newcastle. Tapi mampu tak Arsenal untuk mengekalkan kedudukan sekarang? Okey, kita tunggu. Dan perkara kedua kat sini adalah mengenai double game yang ada, iaitu kalau ikutkan Fulham akan bertemu dengan Leicester. Okey, betul tak? Fulham akan bertemu Leicester. Okey, Fulham akan bertemu dengan Leicester, bermain dekat tempat Leicester yang orang kata kalau ikutkan kedudukan Leicester sekarang nombor 13, Fulham dalam kedudukan nombor 7 yang aku rasa agak bagus. Okey, Leicester pula pada aku agak terumbang ambing. Minggu lepas kalah dengan Liverpool. Game week ke-17 pula kalah dengan Newcastle 3-0. Aku rasa bermain dekat home, dari segi rekod yang ada untuk Newcastle bermain dekat home, Leicester dekat home, aku rasa agak ke bawah jugalah, nombor 17. Okey, ini dalam home away punya rekod lah. Okey, boleh katakan ada 4 kekalahan untuk Leicester dalam musim ni saja. Macam mana pula away untuk Fulham pula dekat away agak bagus dengan 3 kemenangan. Okey, aku rasa ini yang aku kata berkira sikit.
Okey, macam mana pula dengan Fulham bertemu dengan Chelsea? Okey, Chelsea pula. Okey, cerita pasal Chelsea akan menerima kunjungan Man City bermain dekat home. Dari segi rekod home musim ni untuk Chelsea pula boleh katakan tak berapa nak bagus sangat. Okey, ada 4 kemenangan. Okey, 1 kekalahan kat sini. Boleh kata okey lah, nice lah, okey, cantik lah. Okey, macam mana pula away untuk Man City bermain dekat tempat lawan? Kalau ikutkan Man City ada 4 kemenangan di tempat lawan. Wow, ini pada aku agak menarik sebenarnya kalau ikut rekod yang musim musim EPL 22-23 ni. Okey, macam mana pula Fulham dengan Chelsea? Okey, pertemuan Fulham Chelsea kalau ikutkan 13 Januari. Okey, 13 Januari tak silap aku berapa bulan lah? Berapa bulan pula? Hari apa ya? Jumaat pagi. Okey, Jumaat pagi lebih kurang 4 pagi. Ini tak sempat nak tengok ni. Okey. Kalau ikutkan Fulham akan menerima kunjungan Chelsea dan Chelsea berkunjung ke tempat Fulham. Ya, sekali lagi aku beritahu korang maksud yang sama, ayat saja yang berbeza. Okey, Fulham kat tempat home agak bagus sebenarnya, ada 4 kemenangan berbanding dengan away Chelsea. Chelsea bermain dekat away pun lebih lagi kekalahan berbanding dengan kemenangan. Okey, ini yang kita tengok rekod atas paper untuk EPL 2023 tau. Okey, atas paper dari segi perform yang ini kita nampak. Okey, dari segi rekod antara kedua-dua tim ni, Chelsea dengan Fulham, masih aku boleh berpegang Chelsea agak bagus sebenarnya. So kita nampak kat sini. So guys, kita boleh fikir mana player korang nak ambil. Adakah player Chelsea agak sesuai untuk korang pegang dalam beberapa game ni? Korang fikir-fikirlah. Okey, kalau contoh nak pegang Fulham punya player, boleh juga berfikir sama ada nak pegang Mitrovic, Andreas. Terpulang pada korang. Janji ialah kita tak boleh sekadar predict sebagai ramalan. Boleh kita kata yes, ini boleh dapat point cantik, rekod cantik, atas paper cantik, tapi kita kena tunggu juga resultnya ada. So guys, terima kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Okay, aku nak habiskan ni. Terima kasih juga subscribe channel aku. Terima kasih sebab komen channel aku ni. Kalau ada pendapat, sila bagi pendapat. Okay, bagi dekat Facebook pun boleh, bagi dekat dalam video ni pun boleh. So kita jumpa dalam next video, next live. Jangan lupa malam ni dalam, insyaAllah kalau tak dapat 11 cukup 11.30 aku on. Bye, aku Amy. Bye.